Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi meskipun dalam suasana hujan di luar sana, tetapi kita dapat hadir bersama berkumpul bagi menyambung dan meneruskan perbahasan pengajian bulanan kita ini menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, yang mana kitab tersebut yang penuhnya adalah ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan dia diringkaskan supaya perbahasan ini menjadi lebih mudah untuk difahami dan dipelajari. Pada malam ini kita masuk ke dalam perbahasan nombor yang ke-13, dan majlis kita pada malam ini adalah majlis kali yang ke-24, menceritakan tentang faslun fi kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal dalam menjelaskan berkenaan dengan kuttabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut perkataan kuttab, kuttab ni dia adalah plural atau kata banyak, atau dalam bahasa Arab disebut sebagai jamak. Perkataan tunggal atau kata singular dia adalah daripada perkataan katib, yang mana katibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, iaitu penulis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut kuttabuhu, penulis-penulis Nabi alaihi salatu wassalam, dalam erti kata mereka ini menulis bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan apa isi hati Rasulullah, mereka ini sampaikan dalam bentuk penulisan. Seperti yang kita tahu, apabila turun wahyu yang pertama, wahyu pertama ini menceritakan kata-kata daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ini dia sebut, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Perkara pertama yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu adalah mimpi yang benar ketika tidur. Kemudian sampailah kepada kata-kata Aisyah, sehingga pada suatu tahap wa kana hubbiba ilaihil khala, Nabi ini ditimbulkan perasaan suka dalam jantung hati baginda tu kepada perbuatan berkhalwat, dalam kurungan duduk bersendirian. Dan diceritakan oleh Aisyah bahawasanya khalwat Nabi itu berlaku dalam gua apa? Gua Hira. Wa yatahannathu fihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertahannus, yakni yata'abbud al-layali zawatil adad, beribadah selama beberapa malam di dalam gua Hira secara seorang diri. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepadaku satu malaikat, ja'anil malak fa'akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahad thumma arsalani faqala ikra. Bila masuknya malaikat tu ke dalam gua Hira, fa'akhadhani, dia pegang aku, faghattani, dia tutup aku dengan sayap dia, hatta balagha minni al-jahd, sehingga aku ni rasa macam, dia rasa terkepit, dia rasa macam berat Nabi SAW keadaan sebab dia dipeluk dan dia ditutup oleh malaikat Jibril tersebut,
Summa arsalani, kemudian baginda kata malaikat itu melepaskan aku. Sebaik Nabi SAW dilepaskan daripada pelukan Jibril, maka malaikat itu dia kata Iqra, bacalah. Lalu Nabi SAW menjelas tentang hakikat Nabi. Nabi kata ma ana biqari, aku tidak tahu membaca, aku tak boleh baca. Fa akhazani as-saniyah faghattani hatta balagha minni al-jahd summa arsalani faqala Iqra. Kemudian buat sekian kalinya dia pegang aku lagi, dia peluk aku, dia tutup aku, kemudian aku rasa penat. Dia lepaskan aku, kemudian aku pun berkata, ataupun malaikat tu berkata Iqra, bacalah. Sekali lagi Nabi sebut ma ana biqari, aku tak boleh membaca. فأخذني الثالثة فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Kemudian Jibril pun beredar. Maka itulah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara penting kita boleh ambil daripada hadis tersebut. Yang pertama, Nabi mensifatkan diri baginda sebagai seorang yang tidak tahu membaca. Ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Dan hakikat hadirin hadirat, ini adalah suatu sifat yang jika disandar pada Rasulullah, ia sifat mahmudah, sifat terpuji. Kalau seseorang disifatkan sebagai tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis dari kalangan kita, boleh jadi itu sifat negatif. Tetapi bagi pribadi Rasulullah, itu sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Kerana apa disebut kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan sifat ummi? Dalam Quran disebut An-Nabi al-Ummi, seorang nabi yang bersifat ummi. Dan ummi di situ merujuk kepada la yaqra wa la yaktub. Dia tidak membaca dan dia tidak menulis. Dari sudut tidak boleh membaca, dari sudut tidak boleh menulis. Dan kenapa disebut seseorang yang tidak boleh baca dan tidak boleh menulis sebagai ummi, sedangkan perkataan al-um merujuk kepada ibu? Adakah kita nak sebut mak saya ni ummi dari sudut mak saya tak tahu baca, tak tahu menulis? Yang ni tak tepat. Tapi dinisbah perkataan atau sifat tak tahu baca, tak tahu menulis kepada sebutan ummi kerana dia berada pada keadaan sebaik sahaja ibu dia melahirkan dia. Seseorang tu bila dia keluar daripada perut ibu, dia berada dalam keadaan tak tahu baca, tak tahu menulis. Ke ada bayi yang mana dia keluar daripada hospital, kemudian dia bagi tahu doktor, doktor tulis sekian, DOB saya adalah 8 hari bulan 2 contoh, 2020. Dia tak boleh sebut. Dia berada dalam keadaan ummi di situ merujuk kepada keadaan bila dia dikeluarkan oleh ibu dia. Maka sebab itu seorang yang tak tahu baca, tak tahu tulis disebut sebagai ummi. Yakni keadaan dia sama seperti keadaan sebaik dia keluar daripada perut ibu dia. Quran kan sifatkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak tahu suatu apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan buat kamu ni pendengaran, penglihatan dan hati dalam kurungan akal fikiran, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi itulah kita sebut bahawasanya sifat manusia sebaik dia lahir, dia ummi, dia tak tahu apa.
Tetapi apabila Rasulullah bersifat dengan sifat ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, kenapa saya sebut ia adalah sifat mahmudah bagi Rasulullah? Kerana sifat ini bakal menafikan segala tuduhan-tuduhan jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana seseorang dia boleh kata, sekiranya Rasulullah ni boleh membaca, maka boleh jadi agama Islam adalah agama hasil daripada pembacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dua kitab samawi sebelum itu, iaitu terhadap Taurat dan terhadap Injil. Tetapi apabila sesuatu yang Rasulullah sampaikan dalam keadaan Nabi ni tak tahu baca dan tak tahu menulis, sedangkan pembacaan dan penulisan adalah source of knowledge, punca ilmu kita, maka pasti orang akan tertanya, apa yang dia sampaikan ini adalah daripada diri dia ke atau daripada yang lain? Sebab kalau daripada diri dia, dia jadi mustahil. Macam mana seorang yang tak tahu baca, tak tahu tulis, dia boleh keluarkan pendapat sekian dan sekian? Jadi menunjukkan ini pasti bukan daripada dia. Nampak? Dia secara dipahami secara berlawanan. Pasti ni bukan daripada dia sebab dia ni diketahui tak tahu baca, tak tahu menulis. Maka kalau bukan daripada Rasulullah, siapa lagi kalau bukan daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang pun tahu ini tak lain tak bukan pasti datang daripada Rasulullah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil pembacaan baginda terhadap beberapa kitab-kitab samawi yang lain sebagai contoh. Itu yang pertama, iaitu Rasulullah bersifat sebagai seorang yang ummi, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Yang kedua, bila wahyu pertama tersebut turun, dia menjelaskan kepada kita dua sumber ilmu. Yang pertama, sumber ilmu adalah dengan membaca. Tapi disebut Iqra' bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Yakni baca dengan nama Allah. Nak mulakan pembacaan, mulakan dengan bismillah, sebutan nama Allah. Sebab itu menjadi suatu adat tradisi para ulama. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab yang mereka karyakan, di mukaddimah kitab ada perkataan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi dia sebagai satu isyarat. Siapa nak mula baca kitab ni, sebut bismillah dahulu. Bila baca, dari sudut bismillah tu zahir. Dalam hati kita, kita niatkan sebutan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam hati kita sebut, aku baca kitab ni. Contoh, kita mempelajari kitab atau buku tersebut. Dan cara nak capai ilmu atau nak menambahkan maklumat dan pengetahuan adalah dengan membaca. Jadi umat Islam dia kena sedar hakikat ni, bahawasanya wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah bukan seruan suruh berjihad, bukan seruan suruh salat, bukan seruan suruh tutup aurat. Tetapi wahyu pertama yang diturun menggambarkan betapa penting hal ini adalah Iqra', baca. Walaupun saya tahu ada tafsiran yang berbeza terhadap sebutan Iqra'. Yakni ada sebahagian ulama tafsir dia tak kata Iqra' di situ sebagai baca. Tetapi secara umumnya kita katakan itu adalah membaca. Dari sudut membaca memperolehkan seseorang itu ilmu. Dan yang kedua daripada hadis yang pertama kita baca tadi adalah
ataupun wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah tadi diambil daripada perkataan yang berikutnya. Selepas Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian allazi 'allama bil qalam tersebut. Perkataan allazi 'allama bil qalam, dialah Tuhan yang mengajarkan ilmu dengan mata pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Maknanya punca ilmu yang kedua selepas membaca adalah menulis. Yang mana ramai dari kalangan kita pada hari ini terlepas pandang. Tapi di sini alhamdulillah budaya tradisi ilmu tu ada. Masing-masing ada kitab, masing ada pen, masing-masing ada pensel, masing mendengar, masing-masing menulis apa yang didengar. Ini adalah tradisi ilmu yang perlu dikekal turun demi temurun atau setiap generasi. Tapi kalau kita pergi ke masjid, yang kita lihat ramai yang dengar. Semuanya hafal. Semuanya ingatan Bukhari punya ingatan. Tapi daripada sudut itu adalah satu bentuk kerugian sebenarnya yang kita tak sedar. Sebab salaf sebut, sebahagian dari kalangan ulama salaf, mereka kata apa? Al-ilmu sayd. Ilmu ni adalah haiwan buruan. Bila disebut ilmu haiwan buruan, maknanya haiwan buruan ni sifat dia macam mana? Dia liar, dia bukan senang nak kejar ataupun bukan senang nak dapat. Contoh kita kata haiwan buruan rusa. Ingat senang nak dapat tangkap rusa. Kancil sebagai contoh. Ataupun haiwan-haiwan lain yang diburu untuk dimakan lah khususnya. Dia liar, sebab itu susah nak dapat. Tetapi itu jugalah sifat ilmu. Maknanya ilmu ni dia cepat lari. Dia cepat hilang daripada diri seseorang. Lalu apa kata ulama? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Ilmu adalah ibarat haiwan buruan dan penulisan itulah pengikat dia. Maknanya kalau kita nak ikat haiwan buruan supaya lebih liar, supaya lebih jinak dan mudah kita gunakan adalah kita ada tali. Tapi tali yang nak ikat ilmu daripada ilmu ni hilang dan ilmu ni lupa daripada pemikiran kita adalah apa? Menulis. Bila lagi menulis, lagi kuat ingatan tersebut. Sebab itu ada orang tanya, saya juga, macam mana cara nak hafal Quran? Contoh, macam mana cara nak hafal Quran? Maka saya kata selain daripada kita ulang banyak kali, satu perkara lagi yang saya secara peribadi amalkan adalah menulis ayat Quran tersebut di kertas. Bila tulis, maka kita akan lebih mudah ingat. Sebab saya dahulu masa tingkatan 6, saya ambil STAM, Sijil Tinggi Agama. Saya ada satu subjek namanya Hifzul Quran wa Tajwid. Hifzul Quran wa Tajwid ni, bab hafal Quran ni dia ada dua kategori. Yang pertama, dia nak test hafalan Quran kita, dia tengok cara kita orang kata membaca di depan guru. Maknanya dia tebuk sebagai contoh. Tiba-tiba dia kata, contoh ayat was-sama'i wat-tariq, sambung, kamil. Maka kita pun sambung. Itu satu sudut, iaitu kita membaca di depan guru yang menyemak, di depan juri. Tapi kategori yang kedua, hadirin hadirat, dia adalah kategori menulis. Kategori menulis ni kita rasakan agak berat, tapi sebenarnya amat membantu kuatkan hafalan. Bayangkan dia tulis dalam kertas, kammil hadhil ayah, sempurnakan ayat tersebut. Sebagai contoh, walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nurat, sambung. Dan bila sambung menulis, tuan-tuan, baca Quran tu mudah dah walaupun susah juga. Tapi nak tulis ikut sebiji yang ada dalam resam Osmani lagi susah sebenarnya. Kadang-kadang ejaan salat dia pun tak sama. Salat kita sad lam alif ta marbutah.
Tapi dia salat dari sudut waw, tapi dia ada ya maksurah, jadi macam susah sikit. Salat bagaimana? Jadi kena tengok daripada mushaf Quran dulu, kemudian tulis. Kemudian banyakkan tulisan. Ulang 13 kali, ataupun 10 kali, tanpa perlu kepada jumlah yang spesifik. Jadi bila dalam keadaan tersebut, ingatan akan lebih kuat. Sebab itu sebahagian ulama lain sebut pula, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis. Ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi sebab itu kita katakan, dalam bab menuntut ilmu dalam masa yang sama, selain baca, kena tulis. Saya kadang-kadang di tempat yang lain, hadirin hadirat, saya punya buku atau silibus pengajian. Dan ada dalam kalangan jemaah yang juga punya buku yang sama dengan silibus saya. Macam dulu masa kita belajar Mukhtasar Sirah Nabi lah, kita ada buku terjemahan kala merah kecil tersebut. Saya ada, tuan-tuan semua ada. Dalam keadaan tersebut, dua benda yang kita boleh belajar. Pertama, baca buku tu. Yang kedua, catat. Lalu bila saya mengajar, saya perasan ada dari kalangan audiens yang duduk dengar tu, bila saya mengajar, dia duduk belik muka surat. Tuan-tuan tahu tujuan dia apa? Tujuan dia nak cari yang ustaz sebut ni muka surat berapa. Itu tujuan dia. Yang ustaz sebut ni muka surat berapa. Bila saya nampak perbuatan tu, saya akan terus cepat cakap, apa yang saya sebut tak ada dalam kitab. Apa yang saya sebut tak ada dalam kitab. Jadi tak payahlah cari. Bila tak ada dalam kitab, benda tu lah yang dicatat. Benda yang ada dalam kitab, balik pun boleh baca. Benda yang tak ada atau satu maklumat yang baharu yang saya sampaikan, itulah yang dicatat di tepi-tepi itu sekiranya ada kosong. Itu proses pembelajaran. Sebab itu pembelajaran dia bukan semata baca, tapi dia dengar dan dia juga menulis. Maknanya ada maklumat-maklumat baharu yang kita tak pernah dengar sebelum ini, kita boleh tulis. Jadi penulisan itu menguatkan ingatan seseorang. Macam contoh, kita baca kitab, kemudian disebutkan nama tokoh di sini. Disebut berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Lalu penceramah sebut, Ibnu Katsir ni adalah Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir, wafat pada tahun 774 Hijrah. Jadi kita catat, Ibn Katsir wafat 774. Walaupun tu bukan ilmu, tapi dia info sahaja, maklumat tambahan. Dari sudut mana benefit info ni? Supaya nanti tak adalah orang datang kepada kita bawa satu hujah yang pelik. Dia kata apa? Imam Al-Ghazali sendiri pun tak bersetuju dengan Imam Ibn Taymiyah, dia kata. Bila kita dengar benda tersebut, kita kata, bahaya ni. Sebab Imam Ghazali pun tak setuju. Kemudian kita cek balik fakta. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, sedangkan Ibn Taymiyah lahir pada tahun 661 Hijrah, wafat pada tahun 728 Hijrah. Dah bilanya Imam Ghazali jumpa Ibn Taymiyah? Tak pernah jumpa, macam mana nak kritik? Tak pernah jumpa, macam mana berbeza pandangan? Jadi sebab itu kita dah boleh nampak perbezaan dan kita boleh counter balik. Jadi maklumat-maklumat tambahan ni macam mana benefit bila kita tulis. Tokoh sekian, nama penuhnya sekian, atau gelarannya sekian, dia punya tarikh wafat sekian, dia punya sekian dan sekian, contoh. Jadi kita tambah banyak maklumat-maklumat yang baharu yang tak ada pun dalam kitab, tapi melalui penulisan. Dan percaya atau tidak, benda itu amat membantu menguatkan ingatan. Menulis amat menguatkan, membantu ingatan. Saya pada minggu lepas, saya baca satu buku yang nipis. Kalau buku yang tebal dipanggil kitab, buku nipis dipanggil kutayib. Saya baca kutayib. Cerita tentang sifatu ibadir rahman, sifat-sifat hamba Allah, ibadur rahman. Lalu dikongsikanlah satu ayat daripada Quran, dan ayat tu banyak sebenarnya.
iaitu perkataan daripada ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Semua ni adalah ayat yang saya tak pernah hafal sebelum ni. Saya tak pernah hafal. Kemudian sambungan lagi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Pun sama, saya tak pernah hafal sebelum umur saya 28 tahun. Sekarang pun belum sampai lagi 28, tapi hampirlah. Tapi sebelum tu saya tak pernah hafal. Bayangkan bila tak pernah hafal, tapi berbelas ayat ni dihafal, semuanya melalui apa? Saya ada cara saya nak hafal, saya ambil Quran. Ambil Quran, mushaf tu buka muka surat sekian, ayat yang keberapa, saya salin balik. Dan saya salin tu adalah salin satu baris satu ayat, supaya dia akan seragam. Satu baris satu ayat, satu baris satu ayat, supaya dia tak bawa banyak-banyak, jadi pening. Daripada situ, saya mula hafal. Dan dalam tempoh seminggu ni, fluent. Hafalan tu fluent. Dia tak ada tiba terlupa atau tiba tak. Tapi menunjukkan maknanya masih boleh menghafal. Tapi cara yang mudah membantu adalah dengan apa? Menulis. Salin balik. Tapi kena jagalah bila ketah-ketah tu ditulis dengan ayat Quran. Ni dah kena jaga juga. Jangan kita mudah pijak apa semua, biarkan. Baik. Jadi itu antara beberapa poin penting sebelum kita mula bahasan kita pada malam ini. Iaitu cara nak memperoleh ilmu ni membaca dan menulis diambil dari wahyu yang pertama. Jadi bahasan kita pada malam ni hadirin hadirat berkaitan dengan para penulis kepada Nabi SAW. Dan kita sebut bahawasanya Nabi ni seorang yang tidak membaca dan tidak menulis. Maka ada individu-individu tertentu yang mewakili isi hati Nabi nak disampaikan dalam bentuk penulisan. Jadi kena banyakkan menulis. Sebab itu saya katakan penuntut ilmu, kalau tuan-tuan tengoklah mana-mana ulama, biasa di poket mesti ada pen. Pensil ada. Ataupun pen lah, mudah dibawa. Menunjukkan dia sentiasa bersedia nak menulis. Ada je maklumat baru dapat, tulis. Ada maklumat baru, tulis. Sebab tu saya selalu sebut di masjid, bahawasanya di masjid memang kita jarang jumpa orang bawa pen, jarang jumpa orang bawa buku. Yang kita jumpa orang bawa telinga je. Tu pun telinga ni sebab tak boleh tanggai. Kalau boleh tanggai, telinga-telinga pun ditanggaikan jadi rumah. Lalu saya katalah, ada satu manzar, ada satu pemandangan yang saya amat kagum bila kita masuk ke dalam tandas-tandas awam. Tuan-tuan, kalau kita masuk tandas-tandas awam, sama ada RNR atau mana-mana tandas, cuba tengok di pintu-pintu tandas dan dinding-dinding tandas. Kan kepenuh dengan tulisan. Yang tu kita kata keajaiban dunia ke-8. Bahawasanya orang masuk tandas pun boleh bawa pen dan boleh menulis. Takkan kita masuk masjid tak boleh menulis? Ilmu, contoh. Dan pensyarah saya tegur hal ni masa kami belajar dahulu. Pensyarah saya kata, kamu ni, dia kata, orang Arab, dia katalah, dia spesifikkan. Dia kata, kamu orang Arab, bila kamu masuk dalam dewan kuliah, bila aku tanya ainal muqarrar, mana buku silibus, kamu kata nasit, aku lupa. Ataupun kamu akan kata bidar, di rumah. Kalau cerita pasal silibus je, lupa bawa. Kalau cerita pasal buku teks, mana buku, tinggal di rumah. Tapi ada dua benda yang tak pernah tinggal. Pertama handphone, kedua rokok, dia kata. Benda ni tak pernah tinggal.
Bila tanya buku mana, tak ada. Bila tanya pen mana, tak ada juga. Datang selai sepinggang. Jadi sebab itu tak ada ciri-ciri penuntut ilmu. Jadi sepatutnya kita kena ada, ini adalah orang kata sebagai salah satu budaya menambah ilmu. Antara penulis-penulis bagi Nabi SAW, pertamanya adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu nama penuh Abu Bakar ni adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Semasa Abu Bakar dalam awal usia beliau, beliau diberi gelaran atau dipanggil dengan nama Atiq. Yang mana Atiq dalam bahasa Arab adalah suatu yang indah. Orang panggil Muhammad Atiq ataupun Atiqullah, suatu yang indah. Sebab itu Baitullah, Kaabah tu disebut sebagai Baitullah apa? Baitullahil Atiq. Baitullah al-Atiq. Sebab orang tengok indah. Sebab tu ada orang tu dia bangga sampai dia buat istilah tall, dark and handsome. Maknanya pada pandangan dia, dark ni pun, gelap ni pun handsome juga. Tapi buktinya kita kata contoh di hujah Kaabah. Kaabah ni walaupun dia ni gelap, dia hitam, tapi orang suka, dia lawa. Orang datang tu orang tenang tengok dia. Jadi jangan malulah kalau kita nak kata dark and handsome tu. Tapi ada satu benda pula, dia putih tapi orang takut. Apa dia? Kain kapan. Jadi orang takut. Jadi menunjukkan tak semesti yang putih tu orang suka. Kadang-kadang ada juga yang putih orang tak suka. Tapi ada yang hitam orang suka. Contohnya adalah Kaabah. Baitullahil Atiq, disebut perkataan Atiq yang cantik. Abu Bakar itulah orang panggil dia Atiq. Tapi nama penuhnya adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah radhiyallahu anhuma. Dan bila kita sebut radhiyallahu anhuma, maknanya apa? Kedua-dua dia dan bapaknya adalah beragama Islam dan keduanya adalah sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakar ni dia peluk Islam begitu awal. Antara yang paling awal selain daripada Khadijah, selain daripada Ali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu dia digelar sebagai minas sabiqin al-awwalin. Ataupun Quran sebut as-sabiqun al-awwalun. Golongan yang awal memeluk agama Islam. Antara mereka adalah Abu Bakar. Dan bapa Abu Bakar ni dia peluk Islam lewat Abu Quhafah. Dia peluk Islam pada ketika itu rambut dia telah bersangatan putih. Kesemua rambutnya putih, tidak ada langsung helaian hitam. Menggambarkan umurnya telah bersangatan tua. Bersangatan tua. Maka pada peristiwa yang besar tersebut, ayah dia Abu Quhafah nak peluk agama Islam. Maka Abu Quhafah ni menghampiri dan mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjabat tangan. Mereka bersalaman. Dalam erti kata berbai'ah, mengikat janji setia memeluk agama Islam di hadapan Nabi Islam sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu tersebut menitis kedua air mata Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga menimbulkan persoalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda tanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Bakar? Lalu jawapan klise kita, Abu Bakar ni menangis kegembiraan. Menangis gembira. Macam hari ni keluar result SPM. Ada yang menangis sebab dia gagal. Ada yang menangis sebab dia 12A, contoh. Ada dua bentuk tangisan pada hari yang sama. Tapi jawapan kita, pada hari Abu Bakar punya ayah Abu Quhafah memeluk Islam dan Abu Bakar menangis, maka kita sebut menangis ni pasti disebabkan dia gembira sungguh ayah dia peluk Islam. Itu klise kita. Tetapi hakikat sebenar Abu Bakar tak nangis kegembiraan, tapi dia menangis sebab lain. Apa kata Abu Bakar? Li antakuna yadu ammika maka nayadi.
yuslim wa yukirrullahu ainaika ahabbu ilayya min ayyakun. Kalaulah tangan yang sedang berjabat dengan kamu, wahai Rasulullah, pada saat ni adalah tangan bapa saudaramu Abu Talib. Dia peluk Islam dan kamu rasa gembira dengan keislaman Abu Talib. Ahabbu ilayya min ayyakun. Itu lebih aku suka daripada bapa aku sendiri memeluk Islam. Maknanya kesedihan dia di situ bukan pada diri dia, tapi tangisan yang dia keluarkan tersebut adalah untuk kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan antara sayang Nabi dan sayang bapanya sendiri, Abu Bakar sayang Nabi lebih. Dan seseorang yang berjaya menjadikan sayang dia pada Rasulullah melebihi sayang dia pada ibu bapa dia adalah seseorang yang mencapai tahap kesempurnaan iman. Sehingga disebut dalam hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehinggalah aku menjadi manusia yang paling dia sayang, melebihi kecintaannya pada bapaknya, pada anak-anaknya dan pada manusia keseluruhannya. Jadi seorang yang sayang Nabi lebih daripada semuanya ini adalah individu yang mencapai tahap kesempurnaan iman. Dan Abu Bakar adalah individu tersebut. Sebab itu dari sudut kedudukan, kita pun tahu lebih mulia daripada para sahabat golongan apa? Golongan Al-Anbiya, golongan para Nabi. Dan juga golongan para Rasul. Yang lebih mulia adalah para Rasul daripada para Anbiya dan pada para sahabat. Tetapi adakah setiap Rasul ni sama kemuliaan mereka di sisi Tuhan, atau ada sebahagian dari kalangan mereka yang melebihi sebahagian yang lain? Maka kita kata tak sama. Quran sebut, Quran kata tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikian para rasul yang telah kami lebihkan sebahagian mereka mengatasi sebahagian yang lain. Ada dari kalangan mereka yang berbicara dengan Allah dan kami angkat darjat sebahagian daripada mereka. Baik. Jadi kalaulah para rasul pun tingkatan kemuliaan mereka itu tak sama antara satu sama lain, maka pasti para sahabat pun sama antara mereka juga. Boleh jadi satu orang sahabat ni lebih afdal berbanding sahabat yang lain, walau dari sudut level sahabat mereka sama, tapi afdaliyah, kemuliaan dan kelebihan itu adalah tidak sama. Baik. Dan kita kata yang afdal lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Dan ini ada dibuktikan dengan banyak nas dan dikuatkan dengan banyak riwayat, sama ada daripada Quran ataupun hadis-hadis sahih. Dalam hadis ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 10 sahabat yang dijamin syurga. Siapa nama sahabat yang pertama Nabi sebut? Abu Bakar. Nabi sebut Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah. Itu dah 4. Lagi 6 siapa? Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah, dan juga Abdurrahman bin Auf. Jadi ini ke-10 sahabat yang dijamin syurga, dan nama Abu Bakar diletakkan pada orang kata apa? Top list. Senarai paling tinggi sekali Abu Bakar. Menunjukkan dekatnya lidah Nabi dengan sebutan Abu Bakar, menunjukkan dalam hati Nabi yang paling dekat sehingga keluar di lidah adalah nama Abu Bakar. Sebab itu bila ada orang tanya Rasulullah, ya Rasulullah,
Man ahabbul asma, saya minta maaf. Man ahabbun nasi ilaik. Siapakah manusia yang paling kamu sayang? Siapa jawab Nabi? Nabi kata Aisyah. Nabi kata Aisyah. Kemudian sahabat tu ditanya, wa minar rijal, dari kalangan orang lelaki siapa dia wahai Rasulullah? Maka Nabi kata abuha, bapa Aisyah. Siapa dia bapa Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Kerana Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Jadi sayang Nabi kepada Abu Bakar. Dari kalangan lelaki, Nabi paling sayang Abu Bakar. Dan kemudian sampai kepada satu tahap mereka berdua ini, Rasulullah dan Abu Bakar, menaiki bukit Uhud pada suatu hari. Dan waktu tersebut yang menyertai Rasulullah dan Abu Bakar adalah dua orang lagi sahabat, iaitu Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Osman. Maka ada 4 individu berada di atas bukit Uhud. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Osman. Maka pada masa tersebut bergegar bukit Uhud pada waktu itu. Lalu Nabi SAW menegur bukit Uhud. Nabi katakan, usbut Uhud, fa innama alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahida. Tetaplah kamu wahai Uhud, kerana di atas kamu pada hari ini ada seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Seorang Nabi, Rasulullah maksudkan diri siapa? Diri baginda SAW. Siddiq tu dirujuk kepada siapa? Siddiq tu Nabi rujuk kepada Abu Bakar. Maknanya gelaran, kalau orang tanya siapa bagi Abu Bakar Siddiq, jawapannya siapa bagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata syahidan, dan 2 orang syahid. Umar dan Osman disifatkan oleh Rasulullah sebagai 2 orang syahid. Pada waktu itu di atas bukit Uhud, mereka sudah meninggal ke atau masih hidup? Masih hidup. Tapi Nabi sebut keduanya syahid. Yang ni satu isyarat bahawasanya mereka bakal mati syahid. Dan hakikatnya betul hal tersebut. Umar wafat disebabkan tikaman yang kena kepada tubuh badan beliau, dilakukan oleh seorang majusi, Abu Lu'lu'ah, ketika Umar sedang memimpin salat, sedang menjadi imam salat, beliau ditikam, dan tak lama selepas itu beliau wafat dan meninggal dunia. Begitu juga Osman, meninggal dunia ketika sedang membaca Al-Quranil Karim, pada ketika beliau masih merupakan seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin. Dan pada ketika itu beliau berusia 80 tahun lebih. Berusia 80 tahun lebih. Namun kalau kita tengok hadis tersebut dan buat kaitkan hadis itu dengan nas Quran, maka kita akan dapat nampak dari sudut hierarki atau istilah turutan kelebihan tu. Mula-mula Rasulullah sebagai seorang Nabi, kedua Abu Bakar sebagai seorang Siddiq, dan ketiga adalah Umar dan Osman sebagai syuhada atau golongan yang syahid. Dan tuan-tuan akan dapat lihat berdasarkan satu ayat yang selalu Tok Imam baca, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa taat pada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama dengan golongan yang telah Allah bagi nikmat kepada mereka itu, dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada. Menunjukkan turutan, tu nampak turutan. Nabi, Siddiq, syuhada. Jadi kalau kita nak kait dengan individu, Rasulullah, Abu Bakar,
Omar, Osman. Di situ kita dapat nampak turutan. Dan banyak lagi lah bukti-bukti lain yang menggambarkan betapa rapat hubungan Abu Bakar ni dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita tahu, pada awal-awal Islam disebar, Islam mendapat tentangan yang begitu keras daripada musyrikin Mekah pada ketika tersebut. Nabi dan gerombolan yang bersama dengan Nabi ini diboikot, dibenci, dimusuhi, dicaci, dimaki, dibaling itu dan ini. Tapi Nabi sabar. Nabi tak ada pendirian pun waktu tersebut nak pergi ke tempat lain seakan melarikan diri. Tapi sampai kepada satu tahap, Allah izinkan kepada Rasulullah SAW ni untuk berhijrah. Allah izinkan untuk Nabi berhijrah. Kemudian bila dapat wahyu suruhan supaya hijrah, perkara pertama yang Nabi buat, Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Dan Abu Bakar pada hari tersebut, dia ceritakan dalam riwayat, Abu Bakar kata, Rasulullah hadir ke rumah aku pada waktu tersebut adalah bukan pada waktu kebiasaan orang ziarah. Kita kalau nak ziarah rumah orang, dia ada timing dia, betul tak? Dia ada waktu yang sesuai. Ada tak orang datang ziarah rumah, kalau kita tanya ke sahabat kita, malam ni nak datang rumah boleh? Kata boleh. Pukul apa? Pukul 12 tengah malam. Kita kata macam tu. Dia kata, awak gila ke aku nak tidur pukul 12 malam, besok nak kerja, contoh. Jadi datang bukan pada waktu kebiasaan. Lalu kawan ni dia kata, tak, aku nak kena datang juga. Datang juga pukul 12. Lalu kita pun fikir, dia tak boleh tangguh esok nak datang ni, mesti ada benda penting yang dia nak bagi tahu. Jadi macam itulah keadaan Rasulullah SAW. Bila Nabi datang bukan pada waktu kebiasaan ziarah, maka pasti ada benda penting yang Nabi nak sampai. Lalu ucapan pertama Nabi bila Nabi kata kepada Abu Bakar, Nabi kata, innallaha qad azina li bil hijrah. Sungguhnya Allah dah izinkan aku ni untuk berhijrah. Tapi penting daripada itu, kita nak tengok apa respon Abu Bakar. Kalaulah kita ni berada pada posisi tersebut, ada orang bagi tahu kita, saya terpaksa pergi musafir jauh, kita akan kata kepada dia, bye-bye je lah, selamat tinggal, semoga selamat pergi, semoga selamat pulang, ada rezeki, jumpa lagi. Lepas tu kita buat pantun pula. Apa nama pantun tu, saya pun lupa dah, pantun Pak Kerak tu. Tapi maknanya, kalau ada rezeki jumpa lagi lah, orang tu istilah dia macam tu lah. Kalau ada semua di ladang, apa nama, boleh saya menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang boleh kita jumpa lagi. Macam tu lah lebih kurang. Tapi Abu Bakar tak kata macam tu. Abu Bakar dia tanya satu je, ataupun dia kata satu je, as-suhbatu ya Rasulullah, as-suhbatu ya Rasulullah, nakkah kamu aku menemani kamu dalam hijrah wahai Rasulullah. Nampak? Dia tawarkan diri dia nak teman Nabi SAW. Sebab itulah kita kata, kenapa dinamakan sahabat sebagai sahabat? Kerana dia menemani dan mendampingi. Abu Bakar sahabat, sebab tu dia kata suhbah, sahabat. Nakkah kamu aku teman kamu wahai Rasulullah. Dan tawaran tersebut bukan tawarkan diri untuk teman sahaja, tapi dalam masa yang sama dia menyerahkan nyawa dia untuk sedia dibunuh. Kerana Rasulullah pada ketika itu sedang dicari oleh musyrikin Mekah. Tapi ini Abu Bakar. Dalam sudut Rasulullah, kenapa dalam banyak-banyak orang lain Rasulullah ambil Abu Bakar sebagai peneman? Kerana dekat hubungan mereka berdua. Kemudian, ketika Nabi sampai ke usia 63 tahun, maka Nabi nazak. Dan Nabi ni sakarat, yang dipanggil sakaratul maut. Pada ujung-hujung usia Nabi SAW, Nabi banyak menghabiskan masa di rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah ni dipisahkan dengan Masjid Nabawi di Madinah Al-Mundawwarah ni dengan tirai sahaja. Lalu bila orang melangsungkan salat berjamaah
Dan semasa hayat Nabi, kalau Nabi ada dalam saf, maka yang jadi imam adalah baginda. Tapi disebabkan baginda uzur, maka salat didirikan tanpa baginda menjadi imam, dan yang menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga tahap Nabi selak tirai, dan Nabi tengok Abu Bakar memimpin salat. Nabi senyum kegembiraan, dan Abu Bakar perasan. Abu Bakar nak bagi laluan kepada Rasulullah, tapi Nabi bagi isyarat supaya teruskan. Kemudian Nabi masuk semula ke pembaringan, dan Nabi meletakkan kepala baginda di ribaan Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian tak lama selepas itu Nabi SAW wafat, pergi meninggalkan kita selama-lamanya pada usia 63 tahun. Dan pada waktu tersebut Abu Bakar berumur 61 tahun. Kerana Abu Bakar ni umur beliau dengan Nabi muda 2 tahun dia daripada Nabi. Maka berlakulah chaos. Sebahagian umat Islam dah mula bising. Betul ke Rasulullah dah tak ada? Betul ke dah mati? Betul ke dah wafat? Yang berdiri tegak elok dengar Rasulullah kata Rasulullah wafat, dia duduk. Yang boleh bercakap terkunci mati. Kemudian naik Umar Ibn Al-Khattab. Umar bila dia masuk, dia kata, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Rasulullah belum meninggal dunia. Kemudian naiklah Abu Bakar As-Siddiq selepas daripada itu. Maka Abu Bakar kata, ayuhan nas, man kana minkum ya'budullaha fa innallaha hayyul la yamut, wa man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Qala Allah Ta'ala innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Qala Allah Ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Kata Abu Bakar, wahai sekalian manusia, siapa dari kalangan kamu yang sembah Allah, Allah hidup dan tak akan mati. Tapi siapa dari kalangan kamu yang sembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Allah sebut dalam Quran, sungguhnya kamu wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Baik. Maka orang ramai pun terima. Lalu antara perkara terawal yang dibuat adalah pemilihan siapakah yang bakal menggantikan tampuk pemerintahan umat Islam selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling awal sekali yang berkumpul adalah golongan Ansar. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah, dan mereka kata yang paling berhak memegang tampuk pemerintahan adalah golongan Ansar. Muhajirin dapat tahu. Bila baik Muhajirin dapat tahu, mereka pun datang dan dipimpin, diketuai oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar dia bagi nasihat dan teguran kepada Ansar. Abu Bakar kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti dari kalangan Quraisy. Dan Quraisy ini adalah golongan Muhajirin lah majoritinya. Bangsa Quraisy. Maka tunduk golongan Ansar. Mereka sami'na wa ata'na, dengar taat. Sedangkan bukan lidah Rasulullah yang sebut, tetapi Abu Bakar yang sebut. Cuma dia sebut ucapan Nabi. Kemudian hadirin hadirat, berlaku juga perbezaan sesama Muhajirin. Ada mereka nak Abu Bakar, ada yang nak Umar, ada yang mereka nak Sayyidina Ali. Golongan Bani Hashim, mereka kata Sayyidina Ali. Sebab Ali paling dekat nasab dengan Rasulullah. Dia sepupu Nabi. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali adalah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Datuk mereka sama. Bapa mereka adik-beradik. Mereka adalah sepupu. Tapi secara umum, majoriti sahabat pada ketika itu memilih Abu Bakar. Dan disebut sebahagian mereka, laqad radiyahu sallallahu alaihi wasallam lidinina
afala nardahu li dunyana. Rasulullah redha Abu Bakar jadi pemimpin dalam urusan agama kita. Takkan kita tak redha Abu Bakar jadi pemimpin dalam urusan dunia kita? Apa dia urusan agama tu? Salat. Rasulullah redha Abu Bakar jadi pemimpin salat. Maka saya minta maaf, saya tak apa, badan tak apa sedap. Saya nak tamatkan dalam masa 2 minit lagi. Maka sampailah kepada semua sahabat, mereka setuju berbai'ah kepada Abu Bakar Siddiq, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tampuk pemerintahan umat Islam. Tetapi tempoh itu singkat sahaja, 2 tahun lebih sahaja. Dan pada ketika usia Abu Bakar 63 tahun, beliau pun wafat dan meninggal dunia. Dan kita sebut ada 3 individu yang wafat pada ketika usia mereka 63 tahun. Pertama adalah Rasulullah, kedua Abu Bakar, yang ketiganya adalah Umar ibn al-Khattab. Dan ketiga-tiga mereka ini dikebumikan secara bersebelahan kubur mereka. Pada bahu kanan Rasulullah adanya kepala Abu Bakar, dan pada bahu kanan Abu Bakar adanya kepala Umar. Dan ketiga jasad tersebut pada hari ini berada di Madinah Al-Munawwarah ala sakiniha afdalus salati wassalam. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Secara umum, disebabkan rapatnya kedudukan Abu Bakar dengan Rasulullah, maka Abu Bakar juga tergolong dalam kalangan individu yang menulis bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf atas salah silap dan umpamanya jika ada kasar bahasa dan silap. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.